Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 6 Sakura dan juga 6 Lavender? Cikgu mengharapkan awak semua berada dalam keadaan yang sihat bersama dengan ibu bapa dan keluarga yang tersayang. Pertama sekali, cikgu ingin memohon maaf kepada awak kerana tidak dapat melaksanakan PDPR secara Google Meet pada hari ini kerana cikgu kurang sihat sikit. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan berjumpa dalam sesi Google Meet yang akan datang. Baiklah, kita akan teruskan PDPR kita pada hari ini dengan bilangan yang ke-24 iaitu tajuk pecahan bagi kemahiran mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bercampur. Dan juga kita akan belajar membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bulat. Baiklah, sebelum cikgu pergi kepada pelajaran yang lebih jauh lagi, cikgu nak berpesan kepada murid-murid 6 Sakura dan 6 Lavender terutamanya, silalah hantar tugasan Padlet awak secepat yang mungkin kerana markah akan dikira berdasarkan berdasarkan latihan yang dihantar oleh awak. Sekiranya awak tidak menghantar tugasan dalam Padlet yang disediakan, awak akan mendapat markah yang rendah dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi cikgu berharap awak lebih bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan walaupun agak lewat. Okey, awak boleh menghubungi cikgu sekiranya terdapat apa-apa masalah yang berlaku. Okey, baiklah, kita teruskan dengan latihan yang pertama iaitu mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bercampur. Okey, pada hari Isnin yang lalu kita belajar tentang tambah dan tolak. So, untuk tambah dan tolak, pertama sekali kita perlu samakan penyebut dia. Berbeza dengan darab dan bahagi pecahan, kita tidak perlu samakan penyebut dia, iaitu kalau soalan 1 ni kita dapat tengok nombor 2 dan juga nombor 3. Kita tidak perlu samakan. So dia ada dua cara. Cara yang pertama ialah kita darab saja 1 darab dengan 2, kemudian 2 darab dengan 3. Tapi untuk soalan ni cikgu akan mengajar awak cara dengan lebih baik lagi, di mana kita akan mempermudahkannya. Kita akan mempermudahkan soalan tersebut terlebih dahulu. Okey, untuk soalan 1 ini kita akan menggunakan kaedah pemotongan, di mana kita akan menggunakan operasi bahagi. Tapi dengan syarat atas dengan bawah saling bertentangan antara pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua. So kalau tengok dekat sini, 2 dengan 2 ada dalam sifir 2. Jadi cikgu bahagi dengan 2. 2 bahagi dengan 2 adalah 1. Okey, 2 bahagi dengan 2 adalah 1, manakala 2 bahagi dengan 2 adalah 1. Okey, cikgu tulis balik ya. Okey, kemudian bila kita dah selesaikan dalam bentuk yang termudah ini, kita try pula 1 dengan 3. Okey, 1 dengan 3 kita tidak boleh bahagikan sebab 1 tak boleh nak bahagi dengan 3, manakala 3 ni tak boleh, dia hanya boleh bagi dengan 1. Jadi kita tak perlulah. Mana kita akan selesaikan seperti biasa. 1 darab dengan 1, iaitu pengangka darab dengan pengangka. 1 darab dengan 1, jawapan dia ialah 1. Per 1 darab dengan 3, jawapan dia ialah 3. Oleh itu jawapannya ialah 1/3. Senang saja kan? Okey, soalan seterusnya, soalan 2. Okey, sekarang ni kita selesaikan dengan kaedah pemotongan dengan bahagi. Okay, kita try dulu dengan 5 dan 5. So 5 dengan 5 mestilah boleh sebab mereka ada dalam sifir 5. So 5 bahagi 5, 1. 5 bahagi 5, 1. 3 dengan 6 ada dalam sifir 3, iaitu 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. So kita darabkan yang warna biru ini saja. 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. Oleh itu jawapannya ialah 1/2. Senang saja kan? Syarat ni yang pertama mesti menggunakan kaedah dipanggil sebagai memudahkan. Penyebut dengan pengangka mesti berlawanan ya. Contohnya bawah dengan atas dengan bawah, macam tu. Tapi dengan syarat
mestilah kedua-dua nombor tersebut ada dalam sifir. Okey, soalan seterusnya, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, kita tengok 2/3 darab 9/10 pecahan wajar darab dengan pecahan wajar. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Kita gunakan kaedah yang mana cikgu cakap tadi. Kita pemudahkan 3 dan 9. So 3 dan 9 ada dalam sifir 3. So kita bahagi dengan 3. 3 bahagi 3 1, 9 bahagi 3 3. 2 dan 10 ada dalam sifir 2. So 2 bahagi 2 1, 10 bahagi 2 ialah 5. So kita selesaikan saja. 1 darab 3 3 per 1 darab 5 5. Oleh itu jawapannya ialah 3/5. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan 4? Soalan 4 ialah 2/3 darab 6/7. Okey, pertama sekali kita kena tukarkan pecahan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar dengan menggunakan kaedah darab di bawah baru tambah atas. Darab di bawah baru tambah atas. Darab di bawah baru tambah atas. 2 darab 3 6. 6 tambah 2 8. Macam tu. So kita selesaikan dulu. 2 darab 3 baru tambah 2. Macam tu. So kita gariskan per. Kemudian kita dapat bawah ni mesti sama, iaitu 3. Okey, dapatlah macam tu. So cikgu guna pen biru pula. Yang ni masih sama, darab dengan 6/7. So kita pemudahkan, kita selesaikan yang ini dulu. So kita dapat 2 darab 3 6. 6 tambah 2 8, iaitu 2 darab 3 6. 6 tambah 2 8. Darab di bawah baru tambah atas. So kita dapat 8/3. Dia akan sama dengan yang bawah ni ya. Sama dengan yang bawah ni. So 8/3 darab dengan 6/7. Okey, untuk soalan ini untuk soalan ini kita nak guna kaedah pemotongan seperti tadi. Kita kena fikirkan dulu 3 dan 6 boleh dipotong kerana 3 dan 6 ada dalam sifir 3. Jadi kita bahagi dengan 3, so dapat 1. 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Manakala 8 dan 7 tidak boleh dipermudahkan kerana 8 dalam sifir 8 tak ada nombor 7 dan dalam nombor 7 tidak ada nombor 8. So kita kekalkan 8 dan 7 ini seperti biasa dan selesaikan. Dan kita selesaikan ya. Sama dengan tu, pastikan dia samalah. So 8 darab 2 ialah 16. 1 darab 7 jawapannya ialah 7. Baiklah, bila kita dah dapat jawapan seperti ini, jawapan ini adalah jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi kita tidak boleh tinggalkan 16/7 ini sebagai jawapan akhir. Kita kena permudahkan dengan menggunakan operasi bahagi ataupun kita panggil sebagai punggung beruk. Apakah itu punggung beruk? Bahagi sebenarnya 16 bahagi dengan 7. Minta maaf ya. So kita gunakan sifir 7. 7 darab 2 ialah 14. Tolakkan 16 tolak 14 ialah 2. Kemudian cikgu akan lukis satu corak dipanggil sebagai punggung beruk. Inilah dipanggil sebagai punggung beruk. Tahinya keluar di situ. Okey, kenapa dia panggil punggung beruk? Sebab dia akan start daripada atas dulu, kemudian 2, kemudian 7. So macam mana kita nak tuliskan jawapan dalam bentuk nombor bercampur? Kita letak nombor di atas dulu. Sebagai nombor yang besar, 2 besar, 2 di bawah ni naikkan ke atas dan yang bawah ni mesti sama, iaitu 7. Oleh itu jawapannya adalah 2/7. Okey, so maksudnya cikgu nak beritahu kat sini, kita kena selesaikan dulu 2/3 ni kepada pecahan tak wajar, dapatlah 8/3. Kita selesaikan, kemudian kita dapat 16/7. 16/7 kita gunakan punggung beruk dan kita dapatlah jawapan 2/7.
Okey ya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. 4/5 darab 3, 3/4. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, kita perlu tukarkan dahulu 3, 3/4. Okey, so macam mana kita nak tukar? Macam mana cikgu ajar tadi, darab di bawah baru tambah atas. So pertama sekali cikgu selesaikan yang tuliskan saja dulu 4/5 ni, kekalkan. 4/5 darab, okey, 3 darab 4 tambah 3, atau darab di bawah baru tambah atas. So 3 darab 4 tambah 3 per, sama dengan yang bawah ni ya, 4. Cikgu, boleh tak kalau saya selesaikan terus, saya letak terus jawapan kat sini? Boleh. Contoh, 3 darab 4 adalah 12. 12 tambah 3 ialah 15. So, awak pun letaklah 15/4. Boleh tak saya direct terus macam tu? Boleh, tak ada masalah. Apa yang cikgu buat yang tulisan merah ni adalah cikgu nak tunjukkan macam mana boleh jadi 15/4 tu. So, kita tulislah elok-elok. Sama dengan mesti sama, 4/5 darab dengan 3 darab 4, 12. 12 tambah 3, 15/4. Kita direct terus macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tak nak buat benda ni kan, nak jimat masa, nak buat macam ni, boleh, tak ada masalah. Terpulang kepada awak. Okay, so sekarang barulah kita menggunakan kaedah pemotongan. 5 dengan 5 boleh dipotong sebab ada dalam sifir 5. So 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 4, 1. So dapatlah dekat situ seperti yang dilihat dalam skrin ni. So 1 darab dengan 3 adalah 3. 1 darab 1 adalah 1. So 3/1 sebenarnya adalah 3 bahagi 1. Sebenarnya adalah 3 sahaja. Okey, 3/1 bermaksud 3 sahaja. Okey, sebab 3 bahagi 1, 3 kan. So per ni bermaksud bahagi. So 3 bahagi 1, 3 lah. Maksudnya RM3 bagi seorang, seorang dapat RM3 lah. Lebih kurang macam tu. Okey, so jawapannya adalah 3. Macam mana kalau saya biarkan jawapan 3/1? Okey, kalau awak tulis 3/1, sebenarnya jawapan awak tu kurang cantik. Sebab ini sebenarnya adalah 3/1 sebenarnya adalah 3. Kalau 5/1, 5. 10/1, 10. Maksudnya sekiranya dia per dengan 1, dia dapat nombor dekat atas tu. Nombor yang sama ya. Okey, sekarang kita selesaikan yang ini pula. Okey, disebabkan cikgu nak laju sikit, so cikgu pun terus congak saja. So darab di bawah baru tambah atas, darab di bawah baru tambah atas. 4 2/3 darab 1 2/7. So kita selesaikan dahulu, kita congak. Cikgu menggunakan kaedah congak, cikgu tak buat macam ni. Cikgu congak terus. So 4 darab 3 ialah 12. 12 tambah 2 adalah 14. So cikgu terus letak 14 per 3. Mana datang 3, dia mesti ikut yang bawah ni. Okey, 1 darab 7, 7. 7 tambah 2, 9. So darab dengan 9/7. Okey, macam mana kita nak selesaikan yang ini? Okey, kita selesaikan ini dengan cara macam mana kita menggunakan kaedah pemotongan seperti mana yang cikgu ajar. Bukan semua boleh dipotong. Kita tengok dulu. Macam soalan ni, 14 dengan 7 boleh dipotong sebab 14 dan 7 ada dalam sifir berapa? Ya, ada dalam sifir 7. Sebab tu kita boleh potong. So 14 bagi yang 7 adalah 2. 7 bagi yang 7 ialah 1. 3 dan 9 ada dalam sifir berapa? Betul, sifir 3. So 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 1. Ini kita panggil sebagai kaedah memudahkan, mempermudahkan. Okey, syarat dia atas bawah dengan atas dengan bawah. Dia macam X. Macam tu. Okey, sekarang kita selesaikanlah. 2 darab 1 sama dengan 2. 1 darab 1 ialah 1. So seperti cikgu cakap tadi, kalau 2/1 ialah 2. So jawapannya ialah 2 sahaja. Okey, boleh faham ya soalan ni? So kita dah selesai dah kemahiran kita yang pertama, kemahiran mendarab. So kemahiran mendarab ni mesti dikuasai terlebih dahulu sebelum kita nak pergi kepada operasi bahagi. Sebab operasi bahagi ini ada kaitan dengan operasi darab. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan ketujuh kali ini kita pergi kepada kemahiran membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bulat. Okey, kalau awak tengok tadi, kita menggunakan operasi darab. Kali ini kita menggunakan operasi bahagi. Okey, untuk menjawab soalan membahagi pecahan ini, dia ada syaratnya.
Okey, syarat yang pertama, kita akan kekalkan nombor yang di depan ni, nombor pecahan yang pertama. Kerana simbolnya akan bertukar menjadi darab dan untuk pecahan yang kedua dia akan diterbalikkan. Contohnya 3/5 dia akan jadi 5/3. So cikgu akan tunjukkan macam mana nak menulisnya. Okey, so pertama sekali kita akan kekal 1/2 kekal, cuma bahagi ni akan bertukar menjadi darab. So tak perlulah tulis kat sini ya. Okey, cikgu nak tunjukkan saja dia akan berubah. So awak terus saja tulis kat sini operasi darab. Macam tu. Kemudian terbalikkan. 3 akan turun ke bawah, 5 akan naik ke atas. So dia akan jadi 5/3. Macam tu. Okey? Ingat, pertama sekali kita tukarkan simbol bahagi kepada simbol darab. Ni nombor 1. Okey, cikgu catatkan nota sikit kat atas ni, mungkin awak nak ingat kan. Nombor 1, kekalkan pecahan pertama. Okey, itu adalah syarat yang pertama. Kedua, tukar simbol bahagi kepada darab. Itu nombor 2. Nombor 3, nombor pecahan kedua disongsangkan. Disongsangkan tu maksudnya diterbalikkan lah. Nombor yang kat atas turun bawah, nombor dekat bawah akan turun nombor yang ke bawah akan naik atas, nombor yang ke atas akan turun ke bawah. Kemudian kita selesaikan macam kita belajar operasi darab seperti yang mula-mula kita belajar tadi. Okay, so kita selesaikan. Okay, so kat sini kita nak potong 1 dengan 3 tak boleh, sebab dalam 1 dan sifir 3 ni memang tak ada. So 2 dengan 5 begitu juga tidak ada dalam sifir 2 nombor 5, dan sifir 5 pun tak ada nombor 2. Jadi kita terpaksalah darab seperti biasa. Okay, bukan semua kita boleh potong. Ingat, bukan semua kita boleh potong. Kita tengok dulu sifir, adakah dia ada dalam sifir. So kita kena darab seperti biasa. 1 darab 5 adalah 5. 2 darab 3 adalah 6. Oleh itu jawapannya adalah 5/6. Macam tu. Okey? Okey, kita tengok pada soalan yang kedua, iaitu soalan 8. 2/3 bahagi 2/5. Okey, pertama sekali kita kekalkan nombor yang pertama, 2/3. Simbol bahagi tukarkan kepada darab. Okey. Darab. Kemudian pecahan yang kedua disongsangkan. So 5, 2/5 diterbalikkan, disongsangkan jadi 5/2. Macam tu. Okey, sekarang kita selesaikan menggunakan kaedah pemotongan. Okey, 3 dengan 5 boleh potong tak? Tak boleh, sebab 3 dengan 5 tidak ada dalam sifir mana-mana pun. Mereka tidak ada dalam sifir 3. Sifir 3 tak ada nombor 5. Nombor 5 pun tak ada tak ada nombor 3. So tak boleh nak potong. Melainkan nombor 2 ni. So 2 dengan 2 of course lah ada nombor yang sama kan. So kita bahagi dengan 2 dapat 1. 2 bahagi dengan 2 dapat 1. Okey, so kita selesaikanlah. 1 darab dengan 5 adalah 5. 3 darab dengan 1 adalah 3. Okey, soalan cikgu, adakah kita boleh tinggalkan 5/3 ni sebagai jawapan akhir? Ya, tidak boleh, sebab ini adalah pecahan tidak wajar. Okey, so kita kena guna kaedah punggung beruk. So 5 bahagi dengan 3. So 3 darab 1, 3 tolak, bakinya adalah 2. So oleh itu okey. So jawapannya adalah seperti berikut. Ni 1 dekat atas, so maknanya 1 yang besar. 2 di bawah, 2 di atas, 3 di bawah. So jawapannya ialah 1 2/3. Cuba tengok ni sama per 3, yang ni pun mesti sama per 3. 1 yang kat atas ni jadi besar, yang kat bawah ni akan naik ke atas 2. Kena hafal ya benda ni. Ini adalah teknik untuk kita menjadikan dia pecahan nombor bercampur. Okey, soalan seterusnya, soalan 9. Okey, bagaimana nak jawab soalan 9? Okey, soalan 9 ini hampir sama dengan soalan yang sebelum ini, di mana kita perlu tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar menggunakan kaedah lagu tadilah, darab di bawah baru tambah atas. Okey, darab di bawah baru tambah atas. Okey, so cikgu ringkaskan penulisan ni. So 2 darab 4 8. 8 tambah 3 ialah 11. So dapat 11/4. Okey, pecahan pertama dikekalkan. Sebenarnya kita kekalkan sebab kita dah
jadikan dia sebagai pecahan tidak wajar. Okey. Kemudian simbol bahagi akan menjadi darab. Kemudian 7/8 disongsangkan. Ingat balik, cikgu kata mesti songsang. Ini adalah selalu murid dia selalu lupa nak buat. Dia lupa nak songsangkan. Kadang-kadang dia letak 7/8 juga. So memang akan salah lah. Sebenarnya adalah 8/7. Okey, macam tu. Okey, sekarang kita nak pemudahkan. 11 dengan 7 boleh tak? Tak boleh, sebab 11 dengan 7 tidak ada dalam CV 7, nombor 11, dan nombor 9 pun tidak ada nombor 7. Jadi kita selesaikan 4 dengan 8 pula. Adakah tak ada 4 dengan 8? Ada, 4 dengan 8 ada CV 4 kan? So kita bagi dengan 4 dapat 1, 8 bahagi dengan 4 dapat 2. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, kita selesaikan dengan cara kita darablah 11 darab 2. Kalau tak tahu buat bentuk lazim, kalau boleh hafal boleh congak saja. 11 darab 2 ialah 22. Okey, 1 ni 1 ya, bukan 4 lagi. 1 darab 7 adalah 7. So adakah ini jawapan akhirnya? Tidak. Macam cikgu cakap tadilah, soalan ni tidak boleh dalam bentuk pecahan tidak wajar. Tak boleh, mesti dalam nombor bercampur jawapan akhir dia. So kita bahagilah 22 bahagi dengan 7. 7 darab 3, 21. So bakinya adalah 1. So kita buatlah punggung beruk. Okey, keluarkan tahinya. Okey, so 3 di atas tu dia akan jadi nombor yang besar. 3 besar kan? 1 dekat bawah akan naik ke atas. Per 7 akan sama dengan bawah ni 7. So dapat 3 1/7. Okey tak soalan ni? Kena rajin sikit, buat ulang kaji dan juga hafal. Kalau tak faham boleh tengok balik video ni dari mula sampai habis. Okey, soalan seterusnya soalan 10. Okey, kita selesaikan. Darab di bawah baru tambah atas. 3 1/3 bahagi 2/3. So kita selesaikan dengan congak saja. 3 darab 3 9. 9 tambah 1 ialah 10. Jadi dapat 10/3. 3 ni kekal ya. Ingat bawah dia akan ikut yang sama. Bahagi akan jadi simbol darab. 2/3 songsangkan. Jadi 3/2. Okey, agak-agak awak lah. Boleh tak kita pemudahkan 10? 10/3 darab 3/2 ni. Mestilah boleh. Sebab 3 dengan 3 boleh dia guna dalam CV 3. Dapat 1. Dapat 1. Bila sama, 1-1 lah. 10 dengan 2 ada dalam CV 2. So sini dapat 5. Sini dapat 1. 2 bagi 2 1. 10 bagi 2 5. Okey, kita selesaikan. Okey, 5 darab 1 5. 1 darab 1 1. Ni macam tadi soalan kita cakap 5/1 bermaksud 5. So jawapan dia ialah 5 sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan second last. Okey, kali ini pecahan wajar bahagi dengan nombor bulat. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Macam mana kita nak terbalikkan? Sebab tak ada nombor nak terbalikkan. Okey, awak kena tahu seperti mana yang cikgu cakap tadi. Okey, kita tengok balik soalan 10. Soalan 10, cuba tengok 5/1 sama dengan 5. Apa kaitan antara 5/1 dengan 5 ni dengan 10? 5/1 sama dengan 5. So kalau 10 ni macam nak jadikan dia pecahan, dia jadi 10 juga. Jawapan ialah 10. Okey, 10 per berapa? Per 1 lah. Dia mesti sama. Nampak ni? 5/1 sama dengan 5. Jadi 10/1 sama dengan 10 lah. Jadi kita letaklah per 1. Okey. So kita selesaikan macam biasa. Ni maknanya 10/1 lah maknanya. So kita akan kekalkan pecahan yang pertama. 5/9 bahagi jadi darab. 10/1 kita songsangkan jadi 1/10. Macam tu. Okey. So kita selesaikanlah menggunakan kaedah memudahkan. 1 dengan 9 tak boleh, tapi 5 dengan 10 boleh, iaitu dalam CV 5 dapat 1, 10 ada dalam nombor 2. Jadi 10 bagi 5 2, 5 bagi 5 1. Okey, kita selesaikan. Okey, 1 darab 1 adalah 1. 9 darab 2 ialah 18. So jawapannya ialah 1/18. Seperti itu. Okey, soalan terakhir. Kita buat terus per 1. Sama macam tadi, 10/1. Yang ni pun 4/1 jugalah.
Okey, so kita gunakan darab di bawah baru tambah atas. Ingat lagu tu bila nak tukar kepada pecahan tak wajar, darab di bawah baru tambah atas. 9 darab 5, 45. 45 tambah 3, 48. Okey, 48 per 5 lah. Mesti sama dengan yang bawah ni dah cakap kan. Okey, bahagi akan jadi darab. 4/1 sama dengan 1/4. Wow, macam mana kita nak mempermudahkan 48 ni? Okey, kalau kita rasa kita tak pandai nak potong 48 dengan 4 ni, kita darab seperti biasa dahulu. Kita buat kejap lagi ya. So, 48 darab dengan 1. So, dapat 48. Per 5 darab 4 ialah 20. So, dapatlah 48 per 20. Okey, so macam mana kita nak selesaikan ni? Pecahan tak wajar kan? So, kita mesti tukar kepada nombor bercampur. Samalah 48 bahagi 20. So, 20 darab 2, 40. Bakinya ialah 8. Betul tak? Okey, so kita akan buat punggung beruknya. Turunkan seperti ini. Okey, kemudian salin semula nombor tersebut 28/20. 2 besar, 8 kat bawah naik atas, 20 jadi macam tu. Okey, dalam soalan ni agak unik sikit kerana 8/20 ni sebenarnya ada dalam sifir berapa? Betul, ada dalam sifir 4. So macam mana kita nak kena buat? Kita kena bahagilah. So bahagilah dengan 4. Tak boleh tinggalkan atas dengan bawah ni dalam keadaan dia pecahan yang ada dalam mana-mana sifir. So kat sini 8 ni, okey, ada dalam sifir 4. 20 pun ada dalam sifir 4. So kita bagi dengan 4. Okey, kemudian kita selesaikan. Bagi dikemas. 2, masih 2 lah. 8 bagi 4 masuk RM8 bagi 4 orang. So seorang dapat 2. 10 bagi 4 ialah 5. So inilah jawapan akhir dia. 2/5. Okey, kita dah selesai dah kemahiran darab dan bahagi pecahan dalam topik tahun 6. So cikgu harap cikgu dah serahkan tugasan dalam bentuk PDF pada semalam. So cikgu harapkan awak boleh menyelesaikan soalan bahagi pecahan dan juga darab pecahan berdasarkan video yang telah cikgu berikan kepada awak. Okey, dan jangan lupa sila hantar tugasan yang telah siap ke dalam Padlet yang disediakan. Cikgu berharap awak janganlah menangguh-nangguh kerja. Buatlah sebetul-betulnya, buatlah dengan bersungguh-sungguh sebab ini adalah masa depan awak. Awak pandai matematik, insya-Allah awak akan berjaya. Okey. Itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.